Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah mabah. Bertemu pada part ini. Masih lagi berkisar dalam apa khabar mental. Individu ni bertanya lagi. Cik Kim, macam mana kategori orang yang hadapi sakit mental dan ketidakvarasan akalnya? Hukum fiqah. Cik Kim bukan orang fiqah, namun berdasarkan sedikit pembacaan, diskusi bersama dengan rakan yang memang mendalami bidang fiqah ini, kita tengok fiqah tu apa sebenarnya. Bahasa mudah orang awam, kita sebagai orang awam nak faham fiqah ni apa. Fiqah adalah mengetahui dan memahamkan. Kena tahu dulu dan fahami. Itulah yang dinamakan fiqah. Nak mudah orang awam seperti saya, seperti teman-teman yang mendengar ni, fiqah itu adalah mengetahui dan memahamkan. Dah tahu, kita fahamkan. Ilmu yang berkaitan apa sebenarnya fiqah ni? Ilmu yang terangkan segala hukum syarak yang diambil dari mana sumbernya? Dari Al-Quran dan Sunnah dengan penelitian yang mendalam dalam jalan ijtihad. Dengan jalan apa? Jalan ijtihad dan istinbat. Bagaimana pula dengan kesihatan mental? Apakah ada disebutkan di dalam Islam? Baik. Kesihatan mental letaknya di area mana kalau dalam Islam? Itu pertanyaan individu yang sering berlekat dalam pemikirannya. Sebenarnya, teman-teman yang Allah sekalian, bab kesihatan mental ni terletaknya di dalam maqasid syar'iyah. Kalau dalam Islam kan tujuan syarak itu ada 5. Pertama, penjagaan apa? Penjagaan agama, penjagaan akal yang kedua, penjagaan nyawa, kemudian penjagaan nasab keturunan, dan kelima penjagaan harta. Maka isu kesihatan mental kita skupkan dan kita lihat, sekiranya dilihat di sudut maqasid syariah, tujuan kepada syarak itu adalah berada di penjagaan akal dan nyawa. Manakala kan kalau kita dah ada maqasid syariah, kita mesti ada maqasid sunnah. Kita akan lihat di sini. Bila sebut maqasid sunnah, ni tujuan sunnah nak merealisasikan berkaitan dengan kesihatan mental, dengan kesejahteraan nyawa, emosi dan sebagainya. Faham? Jelas? Okey, bagus. Good. Okey, kita sambung lagi. Dalam apa khabar ini, apa khabar mental ini, kita nak bahaskan ada 2 aspek. Pertama, maqasid syar'iyah tentang kesihatan mental itu sendiri, letaknya di mana, tujuannya, dan kita nak lihat pula nombor 2 berkaitan maqasid sunnah, terletak kesihatan mental ini berada di mana. Dan kewajipan pada hari ini sebenarnya Encik Kim terhadap konsultansi dan juga pasukan terapis Muslim Malaysia adalah membawa misi kesejahteraan mental dan emosi kepada warga Malaysia. Kita lihat dekat paparan skrin di hadapan, maqasid syar'iyah ini makna dan tujuan yang dikendaki syarak untuk kebaikan ummah. Tujuan syarak untuk kebaikan ummah. Maka ada 5 prinsip utama untuk merealisasikan apa khabar mental ini mengikut tujuan syariahnya. Sebut betul-betul. Syariahnya ada 5 prinsip. Pertama, penjagaan agama. Yang kedua, penjagaan akal. Yang ketiga, penjagaan nyawa. Yang keempat, penjagaan nasab keturunan. Dan kelima, penjagaan harta. Maka persoalannya, di manakah letak kesihatan mental? Dia masuk dekat bahagian mana? Kesihatan mental kita, emosi kita masuk di bahagian penjagaan akal dan nyawa. Kerana itulah teman-teman yang minta Allah sekalian, usaha yang dilakukan oleh pasukan terapis Muslim Malaysia ini tetap terus untuk memacu perkembangan mental dan emosi warga Malaysia ke tahap yang lebih baik. Bayangkan 11 juta rakyat Malaysia sakit tak boleh tidur. Dan berdasarkan pada kajian 11 juta rakyat Malaysia sakit tidak boleh tidur ini dilakukan oleh sebuah organisasi di Malaysia, memaparkan isu yang pertama adalah tekanan perasaan yang menjuarai dari kajian tersebut. Lepas tu kebimbangan, anxiety. Maka teman-teman yang minta Allah sekalian, inilah kupasan yang kita kupas berkaitan maqasid syar'iyah, terletaknya kesihatan mental dan emosi kita di area mana? Di area penjagaan akal. Dalam akal ada apa? Ada 6 daya kekuatan. InsyaAllah
Nanti pada pertemuan yang akan datang, Cik Kim akan cerita. Sebenarnya di Cik Kim Training Consultancy, latihan kesejahteraan mental emosi minat membangunkan apa balik pada diri manusia itu. Baik. So, kita dah faham berkaitan maqasid syar'iyah, terletaknya kesihatan mental tu areanya ada penjagaan akal. Kemudian kita tengok pula sisi maqasid syar'iyah. Maqasid syar'iyah dah tadi. Kita pergi pula transisi maqasid sunnah. Maqasid sunnah ini tujuannya ingin direalisasikan sunnah dalam kehidupan manusia. Tujuannya bersifat ada dua, sifat umum ataupun sifat khusus. Maka kalau kita tengok tujuan sunnah ini ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penjagaan kesihatan mental dan emosi. Maka dalam sunnah kesihatan mental, ya Rasulullah nyatakan apa dia? Ada yang pertama, sunnah bersangka baik pada Allah Ta'ala. Yang pertama, sunnah bersangka baik pada Allah Ta'ala. Baik. Ini sunnahnya. Positive thinking. Baik. Psikologi positif pada Allah Ta'ala. Bersangka baik pada Allah Ta'ala. Yang kedua, sunnah ketekunan. Istiqamah dalam melakukan dan melaksanakan suatu perkara. Yang ketiga, sunnah bersabar. Yang keempat, sunnah pemilihan berkawan. Yang kelima, sunnah berjalan dengan cergas. Yang keenam, sunnah kekuatan fizikal pada diri. Yang ketujuh, sunnah berqailulah untuk kesihatan mental, emosi dan fizikal. Maka inilah dia dalam menyihatkan kembali mental dan emosi kita. Ada banyak yang Nabi sebut dalam ini. Antaranya yang Cik Kim amalkan di Cik Kim Training Consultancy kepada klien-klien yang nak mendapatkan rawatan dekat sini, yang telah mendapatkan rawatan kesihatan mental, belajar berkaitan dengan ilmu-ilmu kesejahteraan mental, mereka diterapkan berkaitan sunnah berqailulah. Ini amalan yang diamalkan di Cik Kim Training Consultancy. Baik. Teman-teman yang mata Allah sekalian, itulah dia. Apa khabar mental group ini menjelaskan pada dua part. Pertama, maqasid syar'iyahnya, di mana terletaknya kesihatan mental itu, dan maqasid sunnahnya terletak di bahagian manakah untuk penjagaan mental dan emosi kita. Teman-teman yang mata Allah sekalian, Cik Kim di mana menunjukkan berkaitan fiqh di dalam isu sakit mental dan hilang kewarasan akal. Di mana terletaknya isu ini? Ya, teman-teman yang minta Allah sekalian, Islam melarang perbuatan berbahaya dan memberikan kemudaratan kepada orang lain. Maknanya agama Islam menolak segala kemudaratan, baik pada diri sendiri atau orang lain. Jangan toreh-toreh, teman-teman yang minta Allah, jangan toreh tangan. Kalau stres sekalipun janganlah toreh tangan kan. Kalau stres pada husband, janganlah balik-balik barang pada husband. Kalau marah sekalipun dengan pasangan, tahan, kerana sunnah menahan kesabaran itu boleh memberikan prestasi mental dan fizikal yang terbaik. Maka teman-teman yang minta Allah sekalian, dalam Islam sangat melarang untuk kita memudaratkan diri kita maupun orang lain atau keluarga, masyarakat maupun rakyat di negaranya tanpa mengira perbezaan agama. Kalau kita lihat di mana menunjukkan berkaitan fiqh di dalam isu sakitan mental dan hilang kewarasan akal, mana terletaknya? Dia terletak dalam qawaid fiqhiyah, iaitu la dirar wa la dirar, yang menekankan keperluan untuk menghilangkan dan menghapuskan, hapuskan semua kemudaratan yang diperakui oleh syarak. Kerana itulah teman-teman yang minta Allah sekalian, satu kewajipan fardu ain dah sebenarnya untuk kita mempelajari ilmu kesejahteraan mental dalam diri kita. Bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah ni tuntutan kewajipan ke atas Cik Kim Training Consultancy dan pasukan terapis muslim saja. No. Waktu ini dan ketika ini, zaman 2020 ke atas ini, setiap orang wajib memerlukan ilmu kepada pembelajaran
konsisten di dalam bidang kesihatan mental dan emosi. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang terakhir, Cik Kim, dia kata saya sudah jelas dengan apa yang saya tanyakan itu. Macam mana nak dapat ilmu lebih lagi? InsyaAllah teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, teman-teman di luar sana yang ingin mengikuti siri-siri pelatihan kesejahteraan mental dan emosi, sama ada nak jadi coach kesihatan mental ke, nak jadi terapis kesihatan mental ke, ataupun nak menjadi pakar perunding tekanan emosi, ataupun nak menjadi creative trauma cleansing terapis CTC, silalah berhubung dengan Cik Kim Training Consultancy, terapis Muslim Indonesia Singapura di ruangan ini melalui 019-2044-036, atau dengan mudahnya teman-teman, tuan-tuan yang mendengar ini, tuan-tuan boleh type kat Google, okey, Cik Kim Training Consultancy, akan keluar nama Cik Kim Training Consultancy mahupun terapis Muslim Indonesia. InsyaAllah secara keseluruhan, apa khabar mentalmu ini menegaskan bahawa kesihatan mental kita tertakluk pada dua area. Area pertama, area maqasid syar'iyah, penjagaan akal dan nyawa. Manakala tertakluk juga kesihatan mental kita, emosi kita tertakluk pada maqasid sunnah, tujuan sunnah mensejahterakan akal kita. Antaranya maqasid sunnahnya adalah qailulah, tidur antara jam tidur relax antara jam 12 tengah hari sampai 1 tengah hari. InsyaAllah teman-teman yang Allah, semoga perkongsian ilmu ni dapat manfaat di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.